العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit ruang, sedikit kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita melapangkan waktu kita untuk majlis ilmu ni, mudah-mudahan di akhirat Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan kita untuk ke syurga insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab kalau ikut tuan-tuan kita datang majlis ilmu ni, tak ada pun manfaat dunia yang kita nak. Ada tak? Ada tak dapat manfaat dunia yang kita nak? Tak ada. Ada datang kuliah dapat dalam poket RM50 dah. Siapa datang kuliah ustaz bagi 50 dah. Tak ada. Nah, pandai banyak awak dah ustaz dapat. Itu pun kadang-kadang lupa nak bagi. Tak gua yang marah dah. Ada. Kalau ada pun nikmat dunia ni pun makan jelah, itulah pun. Tak ada lah, nak dapat benda lain tak ada lah. Jadi tidak ada yang kita harapkan dalam majlis ilmu ni melainkan di akhirat Allah bagi kita kebaikan insya-Allah. Baik. Kita sambung pengajian kitab kita, kitab 50 akhlak salafus salih. Kita sambung kat mana? Muka surat 7. 7 atas. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Sabda Nabi SAW, Iyyakum wa muhdatsatul umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maksudnya jaga-jaga, hati-hati, beware. Ya, hati-hati. Tolong periksa elok-elok apa-apa yang kita buat. Pekerjaan yang kita buat, mestilah jangan kita melakukan sesuatu, menjaga-jaga kamu daripada melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama, kerana sesungguhnya ia setiap yang bid'ah. Makna bid'ah di sini bid'ah dhalalah, bid'ah yang memang sesat. Adapun bid'ah yang hasanah adalah perkara yang dibenarkan. Kalau bid'ah hasanah adalah perkara yang dibenarkan. Sebab apa? Banyak benda zaman Nabi tak ada zaman sekarang kita pakai. Banyak. Mak dah ada zaman Nabi ada kapek dalam masjid. Banyak. Ada tak? Ada. Tapi orang bagi kapek ni dapat pahala. Dapat. Perkara baru tu, tapi dia tidak menyalahi dengan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Makanya tidak ada masalah. Baik, yang tu yang tak bolehnya benda yang memang bersalahan sungguh. Benda yang memang orang kata apa? Memang tidak ada sandaran langsung daripada Quran, daripada hadis. Contohnya pahaman-pahaman yang black, bagaimana Syiah contoh. Yang mengkafirkan, yang menghina, yang mencerca para sahabat, hatta mengkafirkan para sahabat. Itu memang bid'ah sesat. Memang benda tak ada zaman Nabi. Lepas tu macam kita pernah dengar cerita kan, ada nak dibuat salah satu perbincangan di antara ulama Sunni dan ulama Syiah. Ulama Sunni dan ulama Syiah. Baik. Lalu kumpul habis semua orang. Ada seorang ulama ni tuan-tuan, dia tak sampai lagi. Dia tak sampai lagi. Lalu bila dia sampai tuan-tuan, dia kepit kasut slipper dekat paha dia. Kan? Tu orang tanya dia kenapa kepit? Dia kata Syiah kepit slipper zaman Nabi. Ulama Syiah ni mengatakan mana ada Syiah zaman Nabi? Maka dia kata selesai masalah, tak payah bincang. Benda tak ada zaman Nabi nak bincang apa? Maknanya memang sesat, memang golongan ataupun mereka yang menyimpang daripada ajaran agama. Baik. Itu memang bid'ah, itu memang sesat. Liberalisme, sosialisme, sekular dan sebagainya. Ini memang bid'ah yang jelas, yang nyata, yang bersalahan daripada agama. Baik.
Tuan-tuan, sebab tu kita ni nak buat apa-apa kalau atas dunia ni tak mau sesat, mesti pada Quran, mesti pada hadis yang dihuraikan oleh para ulama. Tak boleh Quran hadis hak kita hurai sendiri, hak kita baca sendiri. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab kemampuan ilmu kita jauh untuk kita menyelami akan besarnya ataupun luasnya Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi senang kita nak apa? Senang kita ambil daripada para alim ulama. Para alim ulama ni tuan-tuan, dia dah memudahkan daripada Quran yang payah, yang besar 30 juzuk, daripada hadis-hadis yang begitu banyak tu tuan-tuan, ratus ribu hadis. Sebab tu di kalangan ulama hadis ada pangkat, ada hafiz, ada muhaddis dan sebagainya, yang mana gelaran tu diberikan berpandukan kepada berapa banyak dia hafal hadis. Hatta ada yang menghafal ratusan ribu hadis. Nak cerita bahawa hadis ni banyak. Jadi kalau dengan kemampuan kita, patut dengan kita ni bukanlah orang yang duduk dalam bidang hadis. Makna kaji hadis daripada start bangun tidur sampai tidur balik kaji hadis. Anda kita dengan pergi kerja, balik kerja lagi sibuk nak urus anak lagi, nak masak lagi. Makna kalau dengan benda macam tu kita tak sempat nak fokus. Maka kita yang umum ni, yang awam ni, hendaklah kita mengambil daripada lidah para alim ulama yang sudah memudahkan kita. Sebab tu hari ni ada mazhab. Ada mazhab. Mazhab ni apa? Diambil daripada Quran dan hadis yang dikumpulkan oleh para imam mazhab, lalu letakkan kalau macam ni kena buat. Hukum ni, ni hukum ni. Perkara ni, ni hukum ni. Sebab apa? Sebab diambil daripada Quran, daripada hadis yang begitu besar. Lepas tu ada orang hari ni kata tak nak pegang dengan mazhab. Kita pegang terus pada Nabi SAW. Tu dia. Kau main kemah ada tuan-tuan, terus pegang pada Nabi je tak? Tak? Kan? Sebab apa? Sebab dia kata, Imam Syafi'i sendiri kata, kalau jumpa hadis sahih yang mana hadis tu bersalahan dengan pendapat aku, maka itulah pendapat aku, kata Imam Syafi'i, lebih kurang itu. Tapi kata para ulama, kena tengok dulu, kena pastikan dulu. Antaranya mesti buka dalam kitab-kitab malam mazhab Syafi'i. Betul ke Imam Syafi'i tak jumpa hadis? Betul ke Imam Syafi'i tak jumpa hadis? Ataupun mungkin Imam Syafi'i jumpa tapi dia tak pakai untuk mazhab dia, dia pakai hadis yang lain. Nampak? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab tu kita mudah hari ini kita berpegang dengan mazhab. Bahawa mazhab pun ambil daripada Quran. Imam Syafi'i ambil daripada Rasulullah. Kena ambil daripada siapa? Ke Imam Syafi'i dia ambil hukum daripada siapa? Pak Long kat kedai pasar dia. Mana ada tuan ambil daripada Nabi? Daripada hadis Nabi, daripada Quran. Cuma macam saya pernah sebut, berlaku perbincangan ataupun perbezaan ulama dalam sebahagian ataupun sesetengah hukum adalah kerana berbezanya pemahaman mereka terhadap sesuatu nas, sama ada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi kita yang umum ni, orang awam ni, yang bahasa Arab pun kita tonggang-langgang lagi, nak faham Quran pun payah, nak faham hadis pun payah, maka kita ambillah daripada lidah para alim ulama. Pokoknya tuan-tuan, mesti buat apa-apa yang berpegang ataupun benda yang tidak menyalahi Al-Quran dan juga hadis, maka kita akan selamat. Sebab apa? Kita nak selamat ya tuan-tuan. Kita tak mau sesat. Sebab bila sesat tak ada tempat dah neraka di akhirat. Kalau tak nak sesat, tak nak masuk neraka, mesti ikut jalan yang betul, iaitu yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nabi ajar pada kita tuan-tuan, Nabi orang yang sangat berpegang dengan Quran, sangat berpegang dengan apa yang diwahyukan pada Nabi. Kalau Nabi tidak akan bercakap melainkan dengan apa yang diwahyukan pada Nabi. Nabi tak akan bercakap benda selain daripada wahyu. Sebagaimana pernah sekali dalam satu kisah, ada seorang sahabat nama dia Hilal. Satu hari Hilal ni tuan-tuan, dia balik rumah dia, dia tengok isteri dia, atas isteri dia ada seorang lelaki yang lain. Mana faham lah maknanya curang. Lalu Hilal ni dia keluar, dia pergi mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, isteri aku berzina. Dia mengadu pada Nabi. Lalu Nabi kata apa? Datangkan 4 orang saksi, atau belakang aku sebab Nabi kata. Sebab apa? Sebab masa tu dia menuduh seorang wanita yang baik berzina. Maka orang yang menuduh, orang yang membuat pertuduhan mesti mendatangkan bukti. Dalam Islam dipanggil qazaf. Tuduh orang berzina dipanggil qazaf. Qazaf ni duduk bawah hudud.
Hudud ni duduk bawah kanun jenayah syar'iyah. Dalam Islam ada, dalam hukum Islam, undang-undang Islam ada 3. Pertama hudud, yang keduanya qisas, yang ketiganya ta'zir. Dalam hudud pula ada 6 kesalahan. Makna hudud apa dah? Makna hudud ni ialah ketetapan daripada Allah. Makna benda ni kalau jadi, benda ni kalau berlaku, hukuman dia Allah tak macam ni dah. Allah tulis, Allah sebut dah dalam Quran, Nabi sebut dah dalam hadis. Pertamanya hukum murtad, keluar daripada Islam, maka dia duduk di bawah hudud. Yang keduanya mencuri. Ada as-sariqu ataupun pencuri. Ada as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nabi sebut, Allah sebut, ada pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka hendaklah dipotong tangan-tangan mereka. Dipotong kedua tangannya. Bermakna mencuri, nak tak nak mesti kerat tangan. Itu hukumannya. Jangan dilihat pada beratnya kerat tangan, tapi lihatlah daripada pencegahan daripada hukuman tersebut. Pertama, nak jatuh hukum susah. Nak jatuh hukum hudud ni susah tak? Bukan senang. Bukan masuk mahkamah terus jatuh hukuman, tak? Susah. Sebab tu hukuman ni bukanlah hanya untuk menghukum orang, tetapi pada hudud ini, pada hukum Allah ini, dia ada nakalam minallah. Dia ada pencegahan daripada Allah. Tuan-tuan, kita tak payah tengoklah orang kena kerat tangan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang tangan masuk dalam mesin tebu? Pernah tengok tak? Tak payah tengok depan mata lah, tengok gambar dalam Facebook. Pernah tak? Kan baru ni saya buka Facebook, ada satu gambar tu, ada orang pun biasalah tuan-tuan kan, sekarang ni cepat viral kan. Ada viral satu gambar tu, ada seorang abang ni, dia mungkinlah penjual air tebu. Jadi dia nak blender pula dah. Dia nak mesin air tebu tu tuan-tuan, termesin sekali dengan tangan dia. Mungkinlah tangan dia panjang macam tebu, wallahualam. Termesin sekali. Jadi bila termesin tu tuan-tuan, orang tak kat gambar tu, masa tangan dia dalam mesin, kemudian tangan dia dah dikeluarkan dengan nampak tulang apa semua, kemudian tangan dia doktor dah potong. Tunjuk gambar tu. Tuan-tuan, kita tengok tu, apa kita buat? Kita pegang tangan kita, betul tak? Dia meremang habis ni, mulu romak ni tengok ni. Padahal bukan dia yang kena pun. Padahal dia tak tengok depan mata pun kejadian tu, tengok gambar lah. Tengok tu pun kita pegang. Kalau kena dengan aku ni, alamat macam tak hidup lah. Andai tak? Itu baru kena mesin tebu. Ini kerak tangan depan orang ni. Agak-agak tengok tu nak mencuri. Nak mencuri apa pegang tangan? Allah, saat lagi kena potong tangan ni. Itu sebab dia. Itu punca dia. Itu sebab kenapa diturunkan hukuman yang sedemikian. Ini tak duk fikir benda lain, maka rosak masyarakat. Daripada kita kerak tangan, apa kata kita pencuri ni, kita bagi dia kerja. Allah Rabbi. Macam tu senang tuan. Curi kat rumah dia kan. Pergi curi dalam rumah dia. Lepas tu pergi jumpa ketua kampung, main kat depan balai raya. Tak tahu ketua kampung kenapa? Ketua tanya, kenapa? Apa kat depan ni? Tak, tadi baru curi rumah tok ketua. Ni nak minta kerja dengan tok ketua pula. Senang kan tak? Habis rosak masyarakat. Lagilah orang mencuri. Lagilah orang merompak. Sebab apa? Sebab penyakit, bila salah bagi ubat, penyakit makin teruk. Penyakit kalau salah bagi ubat, penyakit makin teruk. Maka begitulah dengan hukum Allah. Begitulah dengan jenayah-jenayah yang berlaku hari ini. Bila diberi ubat selain yang Allah turunkan, selain yang Allah tetapkan, maka di sana dia akan menyebabkan masyarakat makin rosak. Ni merompak, Allah Rabbi tuan-tuan. Pilah mana-mana cerita rompak tiap-tiap hari. Sampai hari ni tuan-tuan, jangan kata orang muda, orang tua jangan kata lelaki, perempuan pun mencuri. Baru ni semalam tu kemarin dalam Facebook, ada seorang makcik tu ditangkap mencuri sayur. Sayur pun orang curi hari ni. Sebab apa? Sebab penyakit tidak diubat dengan ubatnya. Bagi ubat yang lain, maka rosaklah kehidupan masyarakat. Itu 2. 3, merompak. Keempat, berzina. Yang keempat ni zina. Zina ni kena sebab 100 kali. Nak kalau yang belum kahwin, mi'atu jildah Nabi kata. 1000 kali lah. 100 kali. Sebab kalau yang dah kahwin, hendaklah direjam. Nak baik zina. Anak zina sama. Bila buat selain daripada hukum Allah, anak duk masuk benda lain,
kena bayar denda dan sebagainya. Akhirnya orang tak takut lagi untuk berzina. Bila berzina berleluasa, masyarakat akan rosak dan dia menghalalkan bala turun daripada Allah. Sebab apa? Sebab ni penyakit tak diubat dengan ubat dah. Kemudian yang kelimanya apa tadi? Minum arak. Yang kelimanya minum arak. Minum arak pun kena sebab. Baik, dan yang kenanya qazaf, iaitu menuduh orang berzina, orang baik berzina. Jadi qazaf ni mesti bawa 4 orang saksi. Itu cara dalam Islam, tuan-tuan. Yang menuduh mesti membawa saksi. Bukan yang dituduh kena keluarkan saksi. Itu salah tu. Ini hari ni perangai dia nak berjatuhkan orang senang. Dia cakap mendapat maklumat daripada saya. Saya dengar. Dia dengar dia. Padahal dia tak nampak benda tu. Saya dengar orang ni buat sekian. Tanpa mendatangkan bukti, cuma dia datang, dia kata dia dengar, ada orang bagi tahu kat dia, tanpa ada bukti yang betul, fakta yang betul. Dia suruh orang tu nafikan pula. Kalau orang tu diam, dia betul. Salah tu. Dia kena bawa saksi, bawa bukti. Kalau dia kata benda tu betul, bawa bukti. Barulah orang tu boleh nafikan. Ini datang dia lambung bola, lepas tu nak suruh orang tu nafi pula. Mana boleh? Salah. Jadi tuan-tuan, masa tu sahabat ni datang pada Nabi, kata, ya Rasulullah, isteri aku curang, berzina dengan orang ni. Lalu Nabi kata, datangkan 4 orang saksi, atau belakangmu aku sebab. Sebab 40 kali. Baik. Kemudian sahabat ni kata, ya Rasulullah, benda tu jadi dalam rumahku. Mana nak cari saksi? Mana nak cari bukti? Kalau ikut tuan-tuan, mana nak cari bukti? Lalu Nabi kata apa? Bawa 4 orang saksi, atau belakangmu aku sebab. Nabi tetap pegang tu. Sebab apa? Waktu tu baru turun ayat tu, ayat qazaf. Ayat li'an tak turun lagi. Masa tu baru turun ayat qazaf. Bawa 4 orang saksi, kalau tak kena sebab. Nabi kata tak kira, bawa 4 orang saksi, atau belakangmu aku sebab. Kalau ikutlah toleransi lah tuan-tuan, takkan Nabi tak boleh nak fikir. Dia suami, memang Nabi boleh fikir dalam rumah mana nak cari saksi. Kena pula dia suami, takkanlah dia nak reka-reka cerita yang tak elok pasal bini dia. Sebab kalau bini dia tak elok, automatik suami pun tak elok sekali lah. Mana suami tak pandai jaga isteri, itu makna dia. Maknanya bolehlah Nabi, tak apalah kita panggil. Tapi tak, sebab masa tu ayat Allah suruh, ayat turun, kalau bab qazaf mesti bawa saksi. Kalau tak boleh terima pertuduhan tersebut. Hak tuduh tu kena sebab. Lalu Hilal ni dia angkat tangan, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, ya Allah, berikanlah satu keajaiban, turunkanlah sesuatu yang boleh menyelamatkan belakangku daripada disbab. Maka ketika itu turunlah ayat dalam surah An-Nur berkenaan dengan li'an, iaitu suami kalau nak tuduh isteri dia berzina, maka hendaklah dia bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, dia bersumpah. Kemudian kata isterinya berzina, kalau isteri dia tak buat, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isteri pun bela-bela diri dia balik. Dia pun bersumpah juga, kata dia tak berzina. Kalau dia berzina, maka dia kena laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita apa? Nabi sangat berpegang dengan Al-Quran. Nabi tak tinggal Quran, maka apatah lagi kita apatah lagi kita, maka kena berpegang sungguh dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu tanda kita ni cinta pada Nabi. Tanda cinta pada Nabi. Sebab tu sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sekiranya umat kamu, sekiranya mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku, iaitu ikut Nabi, iaitu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanda orang itu cinta ialah dia taat. Innal muhib liman yuhib muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai, terhadap orang yang dia cintai adanya ketaatan. Kita akan taat pada orang yang kita cinta. Isteri dia cinta pada suami, tanda dia taat. Isteri kata jangan keluar, kalau nak keluar rumah boleh, tapi kena minta izin dengan abang dulu. Itu syarat dia. Maka dia nak keluar, dia minta izin suami. Sebab apa? Sayang. Sebab apa? Sebab taat pada orang yang dia cinta. Suami pun tanda sayang pada isteri, taat apa isteri dia minta. Taat apa isteri dia mengadu dan sebagainya. Isteri dia nak tu, dia beli. Sebab apa? Taat sayang. Kan? Taat itu tanda sayang. Isteri dia nak barang kemas, dia beli.
Kan? Dia tengok orang sebelah rumah barang kemas baru, dia kata, bang, barang kemas baru. Dia pun tahu pun beli barang kemas baru. Sebab apa? Sayang. Dan bang, orang sebelah sofa baru, aku nak sofa baru. Kita pun beli sofa baru. Sebab apa? Sayang. Semua orang rumah kita, orang sebelah beli, dia minta. Tapi satu je orang sebelah rumah buat, dia takkan buat dah. Dia takkan minta. Apa dah? Bang, orang sebelah tambah seorang lagi. Abang tak mau tambah orang, tu taubat dia tak tunggu dah. Tu taubat dia tak minta. Tak payah tunggulah. Tak usah tunggu. Bila nak minta-minta ni? Nak kan? Dia tak tunggu, lama-lama punya tunggu, dia tak minta, kita pun kata, ya, orang sebelah tambah seorang lagi. Hang tak nak suruh abang tambah seorang lagi. Itu dia jawab apa tuan-tuan? Abang nak pinggan ke abang nak mangkuk tu? Tak ada soalan, tak ada pilihan yang lain. Baik. Jadi tuan-tuan, itu tanda kita cinta pada Nabi ialah dengan kita mentaati segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa hak kita buat, kalau nak selamat mesti ikut Nabi. Nak berniaga mesti ikut cara Nabi. Mesti ikut yang dibenarkan oleh Al-Quran, yang dibenarkan oleh hadis Nabi, yang dihuraikan oleh para ulama. Mesti ikut hukum hakam Islam dalam berniaga. Berkeluarga, kalau nak keluarga kita selamat pun sama juga. Mesti didik keluarga kita dengan agama. Mesti didik keluarga kita dengan ilmu, dengan Islam. Sebab itu dalam Quran, Nabi Ibrahim AS dia berdoa pada Allah. Bila kahwin lama tak dapat anak, maka dia berdoa pada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan, berikan kepadaku anak yang anak di kalangan orang-orang yang saleh. Nampak tak doa Nabi Ibrahim AS? Anak, dia doa, dia tak doa anak dia daripada orang yang besar-besar, daripada orang yang tinggi-tinggi, daripada orang yang kaya-kaya. Tapi dia kata apa? Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah anak aku ini di kalangan, berikan zuriatku di kalangan orang-orang yang saleh. Sebab bila dapat zuriat yang saleh, dia melebihi zuriat-zuriat yang lain. Hak kaya, hak comel, hak handsome. Dia tak minta anak handsome, dia tak minta anak comel. Ini dak, asal mengandung je doa juga. Minta apa? Anak dia tangan muka macam laki saya, ustaz.